Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Penerangan Parti Perikatan Demokratik Malaysia Muda Kelantan, Abdul Rahman Khairuddin, menggesa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menunjukkan tauladan dengan tidak menimbulkan sangkaan tidak baik susulan pembatalan 16 enakmen syariah Kelantan pada Jumaat lalu. Beliau berkata, sebagai bekas pemimpin nombor 1 negara, pengerusi Perikatan Nasional PN itu perlu menerapkan nilai-nilai politik matang berbanding menyebarkan propaganda jahat. Kami amat kecewa dengan kenyataan yang dibuat beliau menerusi satu hantaran di Facebook pada 9 Februari lalu yang berbunyi, dengan keputusan ini perbuatan yang bertentangan dengan hukuman Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi suatu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Sejujurnya, apa yang berlaku ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan perkara berikut, yaitu rakyat Kelantan kini bebas melakukan maksiat dan runtuhnya institusi kehakiman Islam, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Menurut beliau, kenyataan ahli Parlimen Pago itu turut mencerminkan tokoh politik tersebut seolah-olah tidak memahami undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Ujarnya, Muda Kelantan mengingatkan bahwa semua dengan terbatalnya 16 peruntukan enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 itu tidak akan memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan terkutuk. Abdul Rahman memberitahu, berdasarkan kanun keseksaan yang termaktub di bawah Mahkamah Persekutuan itu adalah lebih berat dan lebih besar impaknya. Contoh, untuk kesalahan liwat, denda penjara maksimum 20 tahun beserta sebatan, manakala enakmen Kelantan pula tidak lebih 3 tahun. Terbatalnya 16 peruntukan enakmen tersebut adalah kerana pertindihan kuasa di antara peringkat negeri dan persekutuan. Oleh itu, undang-undang negeri tersebut tidak boleh terpakai dan terbatal kerana ia adalah bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri, katanya. Menurut Abdul Rahman, walaupun beberapa peruntukan dalam enakmen Kelantan tersebut sudah terbatal, namun keseluruhan institusi Mahkamah Syariah tetap utuh dan keadilan di dalamnya terjamin. Ini menandakan kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kehakiman syariah di negeri Kelantan. Oleh itu, kami menyeru agar masyarakat kekal bertenang dan tidak terpengaruh oleh propaganda jahat yang dilakukan pihak ketiga tidak bertanggung jawab, katanya. Sinar Harian pada Jumaat lalu melaporkan Mahkamah Persekutuan di Putrajaya mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen peguam Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman selaku pempetition bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Keputusan majoriti dicapai dengan 8 hakim menyokong pempetition itu, manakala seorang menentang.
Ketua Penerangan Parti Perikatan Demokratik Malaysia Muda Kelantan, Abdurrahman Khairuddin menggesa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menunjukkan tauladan dengan tidak menimbulkan sangkaan tidak baik susulan pembatalan 16 enakmen syariah Kelantan pada Jumaat lalu. Beliau berkata, sebagai bekas pemimpin nombor 1 negara, pengerusi Perikatan Nasional PN itu perlu menerapkan nilai-nilai politik matang berbanding menyebarkan propaganda jahat. Kami amat kecewa dengan kenyataan yang dibuat beliau menerusi satu hantaran di Facebook pada 9 Februari lalu yang berbunyi, dengan keputusan ini perbuatan yang bertentangan dengan hukuman Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi suatu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Sejujurnya, apa yang berlaku ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan perkara berikut, yaitu rakyat Kelantan kini bebas melakukan maksiat dan runtuhnya institusi kehakiman Islam, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Menurut beliau, kenyataan ahli Parlimen Pago itu turut mencerminkan tokoh politik tersebut seolah-olah tidak memahami undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Ujarnya, Muda Kelantan mengingatkan bahwa semua dengan terbatalnya 16 peruntukan enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 itu tidak akan memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan terkutuk. Abdul Rahman memberitahu, berdasarkan kanun keseksaan yang termaktub di bawah Mahkamah Persekutuan itu adalah lebih berat dan lebih besar impaknya. Contoh, untuk kesalahan liwat, denda penjara maksimum 20 tahun beserta sebatan, manakala enakmen Kelantan pula tidak lebih 3 tahun. Terbatalnya 16 peruntukan enakmen tersebut adalah kerana pertindihan kuasa di antara peringkat negeri dan persekutuan. Oleh itu, undang-undang negeri tersebut tidak boleh terpakai dan terbatal kerana ia adalah bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri, katanya. Menurut Abdurrahman, walaupun beberapa peruntukan dalam enakmen Kelantan tersebut sudah terbatal, namun keseluruhan institusi Mahkamah Syariah tetap utuh dan keadilan di dalamnya terjamin. Ini menandakan kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kehakiman syariah di negeri Kelantan. Oleh itu, kami menyeru agar masyarakat kekal bertenang dan tidak terpengaruh oleh propaganda jahat yang dilakukan pihak ketiga tidak bertanggung jawab, katanya. Sinar Harian pada Jumaat lalu melaporkan Mahkamah Persekutuan di Putrajaya mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen peguam Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdurrahman selaku pempetition bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Keputusan majoriti dicapai dengan 8 hakim menyokong pempetition itu, manakala seorang menentang.